Hai, kita berjumpa lagi. Video cikgu kali ini adalah tentang ulasan PT3. Kemahiran menulis. Standard pembelajaran 3.3.1 menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat. Format ulasan bahasa Melayu PT3. Jumlah pasah perkataan antara 80 hingga 100 pasah perkataan. Masa yang dicadangkan untuk menjawab antara 15 hingga 20 minit. Bilangan perenggan 1 perenggan sahaja. Perlu ada isi-isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat ialah maklumat bertulis yang terdapat dalam gambar. Isi tersirat, isi lain selain yang terdapat dalam gambar, tetapi berkaitan dengan maklumat yang diberi. Panduan menulis ulasan. Yang pertama, baca dengan teliti dan fahamkan bahan yang diberi. Yang kedua, kenal pasti isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat. Yang ketiga, tulis ulasan dalam satu perenggan. Yang keempat, guna penanda wancana untuk memulakan isi terusnya. Yang kelima, nyatakan jumlah perkataan di bahagian akhir ulasan anda. Dan yang terakhir, setelah siap, semak ulasan anda agar tiada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Seterusnya ialah panduan pengiraan jumlah perkataan. Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan, contohnya kata majmuk, tarikh, kata ganda, angka yang ditulis dalam perkataan, dan nama khas. Okey, ini adalah satu contoh bahan grafik. Okey, bahan grafik yang bertajuk ciri-ciri nomofobia. Jadi panduan untuk membina kerangka ulasan, okey, kerana ada pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan penutup. Baiklah, daripada kerangka ulasan itu tadi, okey, bahagian pendahuluan, tulis satu ayat pernyataan tentang tajuk berdasarkan bahan yang diberi. Isi tersurat, tulis isi yang terdapat dalam bahan. Isi tersirat, tulis isi yang tidak terdapat dalam bahan tetapi berkaitan dengan bahan itu. Dan bahagian penutup sebenarnya tidak wajib. Ya. Jika nak tulis juga, itu dikira sebagai isi tersirat. Dan tulis satu ayat saja untuk merumuskan keseluruhan ulasan. Okey, contoh yang cikgu bagi tadi, bahan grafik yang bertajuk ciri-ciri nomofobia. Okey, pendahuluan. Ini adalah contoh ayat pendahuluan. Nomofobia ialah penyakit yang tidak asing lagi pada zaman moden ini. Okey, kalau pendahuluan itu dikira isi tersirat. Atau maklumat menunjukkan ciri-ciri penyakit asal sindrom nomofobia. Yang ini dikira sebagai isi tersurat. Dikira sebagai isi tersurat. Tapi tiada huraian. Okey, maksudnya ini adalah dianggap, dua-dua ini dianggap sebagai
ayat pendahuluan. Okey, isi tersurat dan isi tersirat yang pertama. Okey, contohnya, salah satu ciri-ciri nomofobia ialah pengguna telefon bimbit akan berasa panik jika gadget mereka tidak ada di sisinya. Okey, ini adalah isi tersurat. Ya, ini adalah isi tersurat. Sebab apa? Sebab isi ini ada dalam bahan yang diberi. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka akan berasa gelisah jika mereka terlupa membawa telefon bimbit bersama mereka apabila mereka keluar dari rumah. Okey, yang ini adalah isi tersirat. Ya, sebab maklumat ini tak ada dalam bahan yang diberi. Okey, seterusnya isi tersurat dan tersirat kedua. Cikgu guna penanda wancana selain itu. Seseorang itu akan banyak menghabiskan waktu untuk mengemaskini status dalam media sosial. Okey, yang ini ialah isi tersurat sebab ada dalam bahan. Okey, ayat contohnya mereka akan menghantar gambar terkini mereka ke Facebook, Instagram dan juga Twitter. Yang ini ialah isi tersirat sebab tak ada dalam bahan yang diberi. Okey. Selanjutnya isi tersurat dan tersirat yang ketiga. Masih cikgu guna penanda wancana, seterusnya mereka akan respon kepada telefon bimbit walaupun dalam situasi yang bahaya. Okey, yang ini ada dalam bahan yang diberi, jadi ini adalah isi tersurat. Ayat contohnya ada di antara mereka menghantar mesej melalui WhatsApp semasa mereka sedang memandu. Hal ini dikatakan amat membahayakan nyawa dirinya sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Yang ini adalah, kedua-dua ayat ini adalah merupakan isi tersirat sebab tak ada dalam bahan yang diberi. Okey, baik, sekarang kita tengok peringkatan markah berdasarkan kriteria. Ya, peringkat-peringkat markah. Kalau markah itu cemerlang, 13 hingga 15 markah. Ya. Kalau peringkat baik, 9 hingga 12, kurang memuaskan, 5 hingga 8 markah dan penguasaan minimum 1 hingga 4 markah sahaja. Okey, cikgu tadi dah bacakan tentang peringkat, ada 4 peringkat kan. Yang pertama ialah cemerlang. Okey, kalau cemerlang tu, apa kriteria yang dianggap ulasan kamu tu di peringkat cemerlang? Iaitu dari segi isi atau idea, tersurat tersiratnya relevan. Ya, relevan dengan bahan, maksudnya sesuai dengan bahan. Kemudian ulasan idea dia jelas dan matang. Ayat dia gramatis. Kosakata meluas dan tepat penggunaannya. Ejaan tanda baca pun betul. Kesalahan bahasa pun minimum sahaja. Ya, itu peringkat cemerlang. Okey, peringkat yang kedua tadi baik. Ya, yang baik ni dengan yang cemerlang tu lebih kurang sama. Yang bezanya ialah ejaan dan tanda baca dia masih betul. Ya, masih betul. Lepas tu ulasan idea dia tak ada istilah matang, ya, hanya jelas sahaja. Okey, kemudian kesalahan bahasa pun masih minimum. Ya, itu bezanya lah antara peringkat cemerlang dan baik. Okey, seterusnya peringkat yang ketiga. Okey, peringkat yang ketiga kurang memuaskan. Okey, kurang memuaskan ni jika idea, isi tersurat tersirat tu dianggap masih relevan, ulasan dia kurang jelas, ayat kurang gramatis, kosa kata dia amat terhad, ya, penggunaannya, kesalahan bahasa ketara. Okey, dan peringkat yang terakhir ialah penguasaan minimum.
Ya, sekiranya keseluruhan ulasan jawapan calon ini menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap. Ya, keseluruhan ulasan itu tak dapat difahami. Ya, susah kita nak faham. Kemudian banyak kesalahan lah. Ya, kesalahan bahasa itu amat ketara. Okey, ini adalah cadangan jawapan daripada cikgu. Ya, ulasan daripada tajuk ciri-ciri penyakit nomofobia. Okey, dan jumlah perkataan keseluruhannya adalah 100 patah perkataan. Ya. Okey, cikgu harap pelajar faham cara yang betul untuk membuat ulasan. Ya. Okey, itu saja video saya kali ini. Terima kasih.